Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu, dan tidak khianat mereka itu Rasul, ialah kita fikir pilih dengan akal fikiran, yakni dengan akal fikiran kita. Kita tengah faham dan bicara sifat yang kedua bagi Rasul, iaitulah amanah. Kita dah bahas dah tentang amanah itu, cuma belum disebut dalil. Dalilnya kata Syekh, dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu, dan tidak khianat mereka itu. Maknanya kepercayaan itu satu, tak khianat itu satu. Itu yang kita kena pegang. Macam kita kata apa? Tuhan ada, tidak tiada. Tuhan sedia, tidak baharu. Tuhan kekal, tidak binasa. Ini kita kena etikot. Tuhan Tuhan menyalahi makhluk, tidak menyamai. Tuhan ada berkuasa, tidak lemah. Ataupun Tuhan berkuasa, tidak lemah. Tuhan melihat, tidak buta. Itu juga sifat-sifat Rasul. Itu dipanggil istihalatul mustahilat. Dia panggil istihalah. Itu betul wajib kita kena etikad. Itu yang masuk di dalam makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang disebut dalam kitab 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus bagi Allah, 41 4 yang wajib, sifat wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus, 9, 41 campur 9, jadi 50 yang terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkandung. Tapi yang terkandung tu bukanlah lemah tu. Hukum dia, hukum mustahil. 41, 9 jadi 50 masuk di dalam la ilaha illallah. Dan kita jauhi dari kata terkandung di dalam makna la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. 41 duduk dalam la ilaha illallah, 9 duduk dalam Muhammad Rasulullah. 20 yang mustahil ni masuk lagu mana? 20 yang wajib masuk la dalam la ilallah, maknanya apa? Itu tak apa. 20 yang mustahil masuk mana? Tuhan ada dan Tuhan juga tak ada. Tuhan sedia, Tuhan juga baharu. Tuhan kekal, Tuhan juga binasa. Ini nampak. Yang masuk tu hukum sifat itu, hukum sifat mustahil. Mana Tuhan ada, bukan tiada. Tuhan sedia, bukan baharu. Tuhan kekal, bukan binasa. Itu yang masuk. Yang masuk itu bukan masuk hamzah duli tu. Tak masuk dalam kalimah, bukan masuk di Tuhan. Dia lah. Itu masuk pada kalimah tu. Maksud masuk dalam, terkandung di dalam la ilallah ialah makna dia. Makna dia apa dia? Di Tuhan itu sendiri masuk. Dalam ilmu akal dia panggil masalah. Masuk di Allah tu. Takkanlah Tuhan ada kemudian Tuhan tak ada. Tak, hukum-hukum sifat ni yang masuk. Wujubul wajibat, istihadatul mustahilat, jawazul jaizat. Tuhan mesti ada, bukan tiada. Tuhan mesti sedia, bukan baharu. Tuhan mesti kekal, bukan binasa. Ataupun tidak, ataupun tak. Ikutlah bahasa kampung, Tuhan
Tuhan ada, tak ada. Tapi bunyi pelik sikit lah. Itu yang jadi tak itu. Tak ada, tak. Tak ada, tak. Sudah faham? Tak ada ni wajib tak? Tuhan tak ada ni wajib tak? Tak ada. Tak ada tu mustahil, tak ada wajib. Jadi tak ada itu tak. Tak mana tak boleh. Tuhan mesti ada dan tak ada. Ini yang orang lari bunyi tu itu hukum lain. Jangan kita kata itulah ya, apa Tuhan kata, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah di atas Tuhan yang hidup tidak mati. Tuhan kata, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah di atas Tuhan yang hidup tak mati. Kita baik. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa. Allahu samad, lam yalid, tak beranak, walam yulad, tak diperanak, walam yulad, dan tak yang menyertai ni Tuhan. Tak, berapa banyak tak di situ. Kalau kata qul huwallahu ahad, faham tak? Bila kata Tuhan tunggal, mana tidak ada di atas dia, tidak ada usul, tidak ada furu'. Di atas tu nenek moyang, ayah tak ada, tok pun tak ada, moyang tak ada, dan di bawah anak cucu cicit pun tak ada Allah ni. Itu kalau ahad. Tapi Allah sebut juga lam yalid, Tuhan tak beranak, walam yulad, dan tak diperanak. Apa makna tak beranak? Dia tidak ada kurung di bawah dia. Walam yulad, dan tak diperanak, tidak ada usul. Usul ni naik di atas. Habis tu mana? Bila dia tak beranak dan tidak diperanak, kita faham dah. Tuhan boh lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tadi tidak ada yang kufu, yang setara, yang sebanding dengan Allah. Tidak ada siapa yang semacam dengan dia. Itu. Itu yang Syekh sebut di sini. Dan dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu Rasul, dan tak khianat mereka itu. Kena etika tak. Dan tidak khianat mereka itu ialah kita fikir tilik dengan akal fikiran. Ini akal yang bersepakai dengan fikir. Dia ada juga akal yang tak berfikir. Dia panggil idafat di adna mula basar. Apa? Akal yang dikaitkan dengan berfikir. Ada juga akal yang tak berfikir. Dia ada akal tapi dia tak berfikir. Ini dah akal yang berfikir, akal fikiran. Kalau kita fikir, kita yakinlah dan kita percaya bahawa Nabi ni betul hati dia dan tidak khianat. Jika mereka itu tidak betul hati dan khianat mereka itu, lagu mana tak betul hati dan khianat? Dengan bahawa mengejar mereka itu akan perkara yang ditegak. Dia buat benda yang ditegak. Benda yang ditegak ni ada dua, tegah haram dan tegah makruh. Nabi ni dia tak buat. Walaupun jangan kata tegah haram, tegah makruh pun tak. Khilaful aula pun tak. Kita majlis itu, Nabi-Nabi ni terpelihara daripada membuat perkara yang ditegak, sama ada tegah haram atau makruh. Walaupun khilaful aula. Khilaful aula ni menyalahi terbaik. Buat pun molek, tapi tak buat lagi molek. Orang kata ko molek. Ko molek. Kalau tak buat, kalau buat molek juga. Tu khilaful aula. Khilaful aula pun dia tak buat. Ini makna yang ditegak. Maknanya terpelihara Nabi daripada mengerjakan perkara yang ditegak. Walaupun hak makruh, walaupun hak khilaful aula, apa tadi yang haram. Habis tu kata Nabi kencing diri, minum diri, tu dia nak membayangkan hukum. Bahkan wajib pula dia kena seketika dia kena kencing diri ataupun minum diri, supaya nak membayang, nak menjelaskan hukum bahawa kencing diri itu tak haram
dan bukan sunnah dia. Nah, bukan sunnah dia. Sebab apa? Nabi sekali-sekala saja dia kencing berdiri. Tahu berapa kali dah tahu, sekali pun tak tahu. Dia tunjuk Sayyidina Ali nampak. Dia minum pernah juga, dia minum diri. Kalau Nabi tak pernah kencing berdiri dan tak pernah minum diri, ulama pening kepala nak hukum. Apakah hukum minum? Ulama kena kata wajib. Oh, Nabi tak ada diri. Nak kata wajib tak pasal minum ni bukan ibadat. Semayang wajib, minum duduk pun wajib juga. Pelik. Tu kata Nabi Syarif. Jadi dia berdiri tu wajib pula. Dia masuk dalam kategori wajib. Bukan kata makruh, haram atau khilaful aula. Wajib pula dia kena menyampai. Sebab Nabi menyampai ni, dia bukan dengan perkataan saja. Dia menyampai dengan perkataan, dia menyampai dengan perbuatan, dan dia menyampai dengan diam. Dengan duduk diam dari tadi pun dia menyampai juga. Dia tak kata apa. Itu pun dia menyampai juga. Itu. Dan nanti akan datang bab menyampai. Jika mereka itu tidak betul hati dan khianat mereka itu dengan bahawa mengerja mereka itu akan perkara yang ditegak, nescaya adalah kita semua ini pun disuruh khianat seperti mereka itu juga. Sebab Allah suruh kita ikut Nabi. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sebenarnya pada Rasulullah itu ada satu model dan contoh yang baik. Kalau Nabi khianat, kita disuruh khianat. Sedangkan Allah tak suruh khianat pun. Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah tak suruh buat benda yang keji dan buat benda yang mungkar. Kerana kita semua ini disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menurut dan mengerja seperti pekerjaan mereka itu. Kita disuruh ikut apa yang mereka buat. Macam mana mereka buat, kita disuruh buat macam tu. Mutaba'atul Rasul, ikut Nabi. Firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Surah Ali Imran ayat 31. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika adalah kamu sekalian kasih kamu akan Allah, maka hendaklah menurutlah kamu akan aku, ikutlah aku. Ikut aku. Jika kamu kata kamu kasih Allah, ikutlah aku, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan balas kamu. Allah akan kasih kamu. Maknanya terhenti kasihnya Allah kepada kita dan nak nama kita dikasih dengan Allah, mestilah kita kena kasih dengan Nabi. Kita mesti kena kasih dengan Rasulullah SAW. Kasih Rasulullah itu dengan mengikut apa yang Nabi buat. Dan disuruh akan kita, nescaya baik. Maka hendaklah menurut kamu akan aku, nescaya kasih akan kamu oleh Allah. Maknanya dikena orang panggil mutaba'atul Rasul, ataupun dipanggil dia kena ikut Tariqatul Muhammadiyah, Tariqat Muhammadiyah. Tariqat Muhammadiyah bukan tariqat arkam tu. Nabi sendiri, jalanan hidup dia, jalanan zahir dan jalanan batin. Ikut sunnah Rasul ni, dia ada dua. Ikut hak zahir Nabi dan hak batin Nabi. Hak zahir, sunnah-sunnah dia ada buat, dan hak batin ialah sifat-sifat dia yang di dalam. Dan disuruh akan kita dengan khianat, mustahil. Takkan pula kita disuruh buat khianat. Sedangkan Allah tak suruh kita buat khianat. Kan Nabi buat khianat, kita kena ikut Nabi buat khianat juga. Kenapa disuruh kita dengan khianat itu mustahil?
Kerana demikian itu khianat dilarang oleh Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya Allah, Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Surah Al-A'raf ayat 27. Artinya bahawa sungguh Allah tidak menyuruh ia dengan mengerjakan yang keji. Allah tak suruh pun buat benda yang keji. Dan yang diingkar akan ini yang diingkarkan oleh syarak. Yang diingkarkan oleh syarak. Dia dipanggil ini, dipanggil ataf mungkar kepada fahsyak, dipanggil ataf am kepada khas, atau khas kepada am. Fahsyak ni hak keji. Mungkar ni dia khusus sikit. Setiap mungkar itu keji. Tapi dia ada benda yang keji yang dia tak mungkar. Dia panggil diluati, tak sampai setahap mungkar, dia ada juga. Bahawa sungguhnya Allah tidak menyuruh ia dengan mengerjakan yang keji. Yang keji ni kita buat termasuk juga perkara yang diluati. Benda tu tak haram, tapi diluati. Dan setiap yang diharap oleh syariat, dia keji nama dia. Tapi setiap keji tak semestinya mungkar. Itu dia panggil ataf khas kepada am. Dia panggil. Duk menyembah benda taat, duk menyembah buat perkara-perkara yang sia-sia. Apa tu Nabi-Nabi buat perkara-perkara yang sia-sia, duk kedai kopi. Orang pergi masjid, kita tak pergi, keji kat benda tu. Benda tu benda keji. Tapi dia tak sampai tahap haram. Kalau dia sembang tu tak mengumpat, itu keji, maksud benda keji. Kalau begitu, tetaplah di dalam hati kita bahawa sekalian Rasul itu amanah, artinya kepercayaan, dan betul hati, kena tambah lagi, tidak khianat sama sekali. Itu jalanan. Dia kena tidak. Tak khianat sama sekali. Ini habis sifat amanah. Uraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul, tabligh. Tu tak ada ya, bukan taballu. Tabligh ada ya tu. Tak ada. Saya tak ada, bukan taballu. Tabligh. Artinya menyampaikan. Kita panggil tabligh. Kita dengan ain buat tabligh. Yang pergi buat tabligh. Tabligh. Macam balik tu lah, balik. Buang pergi tu. Balik pergi. Padahal balik, hang balik lagi. Yang betulnya hang bulu dah. Bulu. Dia kata apa? Saya balik dah. Boleh juga hang balik dah. Balik. Kita pun balik. Hang balik lagi. Wajib pada syarat pula, artinya menyampai. Arti tabligh menyampai. Wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh Rasul-Rasul itu bersifat dengan tabligh. Tentu ni mesti Rasul-Rasul itu bersifat dengan tabligh. Dia pun tabaluk lagi. Cetak pun lah. Tak ada orang kata tabaluk. Tabligh wajib pada syarak. Bila kata wajib pada syarak apa makna? Dapat pahala. Kita tahu, kita ikut tadi berdosa kalau kita tak tahu. Itu wajib pada syarak. Atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, ini dipanggil i'tiqad. Dengan tentu sungguh Rasul-Rasul itu bersifat dengan tabligh. Tabligh ini menyampai.
artinya menyampaikan barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia barang ini pada hukum hakam kepada makhluk, dan tentu mereka tidak menyembunyikan dia barang tersebut. Mereka tak akan menyembunyi. Kalau hak yang Allah Ta'ala suruh sampai, mereka akan sampaikan. Tapi kalau Allah tak suruh sampai, mereka tak sampaikan. Kalau mereka sampaikan, jadi tak amanah pula. Mereka tak amanah pula. Itu nanti akan datang saya nak sebut. Menyampaikan barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk, dan tentu mereka tidak menyembunyikan dia. Apa yang disuruh mereka sampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikanlah ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada engkau, min rabbik, daripada Tuhan kau. Sampaikanlah. Inilah yang mengatakan dari kata wajib Nabi menyampaikan. Dan Nabi bersifat dengan menyampai. Itu. Baik. Itu satu. Jadi bila hak mana yang Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan, dia akan sampaikan, walaupun hak dia sampai itu kadang-kadang terkena dekat dia. Walaupun terkena dekat dia. Dalam ayat Quran tu ada juga hak kena dekat dia. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi berkerut muka pada ketika datang orang buta kepada dia. Nabi hafal kawan, dia pun baca ayat, dan dia pun suruh sahabat hafal dan sahabat tulis. Mana? Telah berkerut muka lah. Siapa? Muhammad lah. Nak buat jalan. Dan ayat-ayat yang ada menyebut tentang, menyentuh tentang hal ehwal rumah tangga dia. Dia kena apa? Mana? Cerita tentang Aisyah. Aisyah difitnah. Dalam Quran sebut. Quran membersihkan Aisyah, bara'ah, membersihkan Aisyah daripada dituduh. Quran sebut. Quran sebut kaitan dengan keluarga dia, dan dia pun baca dan dia pun cerita kepada para sahabat. Walaupun sangkut dengan dia, macam cerita Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum Nabi duduk tengah kempen VIP Quraisy, hak kapiak di masjid Islam. Mai Abdullah bin Maktum, mai Abdullah, alimni mimma 'allamakallah, ajaklah aku apa yang Allah ajak dekat kamu ya Muhammad. Ajaklah aku apa yang Allah ajak kepada kamu ya Muhammad. Ya Rasulullah, ajaklah aku. Dan dia pun tak kata kat dia lah, dan kita pun tak kata kat Nabi. Nabi duduk tengok kempen VIP ni, Datuk Seri Tun Abu Jahal dan Seri Abu Lahab. Semua ni jenis Datuk ni. Datuk Seri, tak Seri, Tun. Nabi duduk tengok kempen, dia mai, ya Rasulullah, ajaklah aku apa yang Allah Ta'ala ajak kau. Nabi berkerut muka begitu ya. Nabi macam tak layan dia. Kita pun tak kata kat Nabi. Takkan kita bersembang dengan Datuk. Hang agama mana boleh gitu. Hang yang mana? Pokok Datuk ni yang baik. Yang sembang dengan apa ni? Aku ni Datuk hantar. Memang saya buat belah-belah. Nabi tu pasal kontrol. Yang Abdullah ni pula, kita pun tak kata kat dia. Dia pun bukan tahu. Yang dia tahu, dia pun tak mau kacau. Orang tak nampak. Dia tak mau kacau. Walaupun apapun, memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tegur Nabi.
dia ni nak main, nak membersihkan diri dia. Yang mereka ni jangan harap nak terima dakwah kamu. Kan? Mereka ni jangan harap nak terima. Kalau Abdullah bin Maktum main dalam majlis, Nabi akan berdiri sambut. Ahlan wa sahlan, marhaban, biman kabani rabbi. Selamat datang terhadap mereka yang Allah Ta'ala marah aku dengan sebab dia. Allah tegur aku dengan sebab dia. Bila Allah main, Nabi kata itu. Selamat datang kepada mereka yang Allah Ta'ala tegur aku dengan sebab dia. Sejak pada itu Nabi pun dia lantik pun orang miskin-miskin. Ahli syura dalam mesyuarat pun, kalau dia bincang tentang apa masalah umat, ahli syura dia kebanyakan hak miskin-miskin, hak susah. Allah tegur. Hak tu pun disampaikan orang, walaupun agak menyinggung sikit dia, terasa sikit lah. Tapi nak kata apa, Allah tegur. Nabi kita nampak dia tersinggung, dia seronok. Dia tu seronok. Kita nampak macam dia tersinggung, tapi dia seronok. Itu Pak Allah tegur. Siapa tak seronok? Kita raja tegur kita. Tak betul, tak apa raja tegur. Yang hantar raja pun tegur aku. Raja tak tegur. Lalu tuan-tuan biar dia tegur. Oi, buat apa dalam jalan macam tu? Tak apa lah. Seronok lah, pergi tilak lena balik. Jumpa dia balik. Tegur kita. Walaupun tegur kita buat tak betul. Ni tak ada siapa pun dia tegur. Ni Allah tegur si Nabi. Dan habis. Dan tentu mereka tidak menyembunyikan dia. Mereka takkan sembunyikan. Itu. Dan bahagian tabligh ini tabaluk lagi. Dia memang dia cap dia tu dah, dia tak ada ya. Dan bahagian tabligh itu ada 3. Dia ada silap nanti di hujung dia ada silap. Tapi dia ada banyak silap cetak, bukan tuan salah cetakan dia. Dan bahagian tabligh itu ada 3, iaitu pertama, wajib tabligh pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Mereka wajib menyampaikan apa yang Allah Ta'ala suruh menyampaikan. Mereka takkan sembunyi walau satu huruf. Dan bahagian tabligh itu ada 3, wajib tabligh pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia, dan mustahil tabligh pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. Kalau hak larang tak disampai, mereka tak akan menyampaikan. Kalau mereka menyampaikan juga, mereka khianat dipanggil. Khianat. Dan harus tabligh pada barang yang diberi pilih alternatif akan mereka itu rasul-rasul dengan menyampaikan dan menyembunyikan kepada makhluk. Ada juga. Jadi menyampaikan ini ada 3 kategori. Satu, wajib menyampaikan apa yang Allah suruh sampai. Yang kedua, haram menyampaikan apa yang Allah larang menyampaikan. Dan yang ketiga, harus mereka menyampaikan dan tak menyampaikan kepada sesiapa. Kalau hak dia menyampaikan itu ikut kelayakan ataupun hak Nabi pilih, tengok mana hak sesuai, mana yang tak sesuai. Kalau hak Allah Ta'ala larang, wajib mereka menyembunyi. Hak Allah tersuruh, wajib mereka menyampaikan. Hak Tuhan larang, wajib mereka menyembunyi. Wajib juga, wajib menyembunyi. Dia ada hak satu lagi, diberi pilih kepada Nabi untuk menyampaikan kepada siapa-siapa yang dia nampak layak untuk disampaikan. Kadang pokok baru dia bertanya, ni main mana pula ada tak dinyampai? Memang ada. Ada hak Nabi tak sampaikan. Dalam Al-Quran pun, wa anzalna ilaika az-zikra. Kami turunkan kepada kau Quran ditubayyina linnas, supaya kamu jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Ditubayyina linnas ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Kalau tak diturun kepada mereka, diturun kepada engkau saja, kau jangan pergi sampai. Seolah begitulah. Hanya pergi sampai. Kalau dia sampai juga, habis. Satu
ada Nabi sebut kan? Ada yang Nabi tak beritahu, cuma Nabi isyarat saja. Nabi kata apa? Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis kan? Dan kurang ketawa. Tapi Nabi tak apa. Nabi tak apa, benar apa? Cuma Nabi isyarat saja. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, hampa akan banyak teriak daripada banyak gelak. Tapi Nabi tak cerita benda tu. Sebab kalau cerita, siapa pun tak gelak. Ustaz buat lawak semua buat serius tak gelak. Ustaz pun tak berani buat lawak. Buat apa? Tahu benda tu. Habis tu tak tahu benda apa, sampai keluar ni tak tahu. Fikir-fikir sendiri, mana benda-benda akhirat. Itu salah satu yang ada Nabi sembunyi. Jadi Nabi kata apa? Kalau hampa tahu apa yang aku tahu, hampa akan banyak teriak daripada banyak ketawa. Maknanya ada Nabi buat sorok. Tapi hak tu Allah tak biar abang. Sebab kalau abang, semua tak seronok duduk kat dunia. Semua monyok buka. Monyok sorang-sorang. Nampak orang pun dalam masjid pun semua gitu monyok semua. Takut semua. Semua takut. Kau takut semua. Nabi tak cerita. Dia orang main. Dalil ni bercabang dari Quran. Kita percayalah ulama sebut tidak. Tapi ulama tak sebut. Kita nak kena cari dari Arab. Hak yang Nabi bagi pilih. Ada hak haram tu maknanya khusus untuk dia. Nabi tak khusus untuk dia. Lepas tu ada hukum yang khusus dekat dia dan dia tak suruh orang lain. Mana? Dia kahwin ramai. Ada kadang-kadang benda tu dia tak sampai, dia tak syariatkan, tapi kadang-kadang terpecah. Mana terpecah? Dia boleh kahwin ramai. Hak tu hukum tu khusus dekat dia. Khusus untuk dia. Orang ni jangan pergi kahwin ramai pula. Kahwin ramai kan lebih pada 4 lah. Lebih pada 4 orang ada. Dikahwin 2-4. Tapi Nabi ada hukum khusus yang dekat dia. Khususiat Nabi. Banyak hukum-hukum khususiat yang ada dekat Nabi, yang khusus dekat Nabi. Hak ni dia tak disuruh orang ikut dia ni. Orang pun kena faham. Hak ni jangan ikut dia. Dan dia ada satu yang diberi pilih. Dan harus tabligh pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyampaikan dan menunjukkan kepada makhluk. Hak ni kita nak cari dalil ke mana? Lani orang lani payah dia pun tak percaya kat ustaz. Dia pun semua nak tanya dalil. Nak tanya dalil. Kadang kita tanya dalil dia pun tak tahu dalil tu dia. Dalil lah ustaz. Ustaz hadis sahih lah. Hadis sahih tu kenapa? Dia tanya. Tak tahu. Dia pun pandai dia tanya. Pandai-pandai ya. Hadis sahih dia tanya, dia tak tahu nak jawab. Kita tengok wakil. Ada Nabi sampai, ada Nabi tak sampai. Kita tengok wakil. Wakil zaman Nabi lah. Realiti zaman Nabi. Ada sahabat yang ilmu dia lebih pada sahabat yang lain. Dia pergi tapau. Sahabat ni ilmu dia lebih sikit. Sahabat ni ilmu dia lebih sikit. Ada sahabat ni lebih sikit. Nak beritahu kata Nabi dia bagi dia bukan semua, dia sampaikan semua. Dia bukan sampaikan semua hak-hak yang dipilih lah. Bukan semua dia bagi, dia sampaikan. Apatah lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan zikir-zikir yang khusus. Dengan zikir-zikir ini yang kita panggil tarikat. Bukan semua orang dapat, bukan semua sahabat yang Nabi bagi. Sedangkan Sayyidina Ali tu, Nabi kata bahawa itulah dia panggil kunci ilmu. Nabi ni dia kata dia gedung ilmu dan Sayyidina Ali ni kunci. Saya dengar saya ni bukan Syiah. Manusia fobia dengan Sayyidina Ali. Kalau ustaz sebut Sayyidina Ali Syiah. Hasan Hussein pun tak disebut lagi. Ya, Sayyidina Ali dengan Hasan Hussein jadi maksa.
kita nak kaitan dengan Syiah pun. Tak ada kena-mengena dengan Syiah. Kan? Hadis tu kan ulama bahas. Banyak ulama mengatakan sahih. Hadis tadi ni sahih. Jadi yang mengatakan aku ini gedung ilmu dan Sayyidina Ali itu kunci dia. Nak beritahu kata apa? Ada Sayyidina Ali dapat ilmu yang sahabat ni tak dapat. Tapi masing-masing lebih. Ada sahabat ni dia lebih kepada ilmu ni. Kan? Muaz bin Jabal dia pakar dalam fiqh. Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud pakar dengan tafsir. Sehingganya Nabi doa dekat Ibn Abdullah bin Abbas. Kan? Nabi tak hembus, tak doa kepada orang lain. Nabi hembus kepala Ibn Abbas. Nabi doa dekat dia. Allah faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Allah bagilah, ya Allah bagi faqih di dalam agama dan pandai menakwil, mentakwil, mentafsir. Dan Sayyidina Ali dia mendapat sesuatu ada yang orang lain tak dapat. Dia bila tentang wirid tarikat ni, kan? Tentang amalan-amalan zikir yang mana banyak Sayyidina Ali dapat. Lepas tu kalau kita tengok tarikat ni banyak dia lalu ke Sayyidina Ali. Dia lalu kat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang dia duduk tarikat ni mai daripada tarikat ni Syiah. Sebab tarikat ni menaik mana dia akan jumpa Sayyidina Ali. Tapi dia tuduh kata tarikat ni Syiah. Sedangkan Syiah tak ada ramai pun nak Naqsyabandi ke. Tak ada. Kalau pi di Iran ada Khomeini di belakang Imam Khomeini An-Naqsyabandi. Tak ada. Oh, tuduh ya. Al-Imam apa di belakang apa dia? Asy-Syadzili tak ada. Di Iran tak ada tarikat Syadziliyah, tarikat Naqsyabandi, tarikat Ahmadiyah, Rifaiyah tak ada. Buat tubuh ya. Macam buat surah. Buat surah tak ada pun di Iran. Ni ada sahabat kami. Dia pergi di Iran, mana dia buat surah dia tu? Dia kata buat surah Syiah buat. Bila Syiah pun tak kira yang buat surah. Mereka jadikan Syiah ni sebagai alat untuk menghentam kita. Lepas tu Zainul Abidin, dia cucu Sayyidina Ali. Zainul Abidin bin Husain bin Ali. Dia kata, aku menyembunyikan ilmu aku, kan? Aku menyembunyikan ilmuku, permata ilmuku, supaya orang tidak melihat kebenaran itu menjadi fitnah, supaya orang tidak fitnah kepada kebenaran yang aku tahu. Takut jadi fitnah. Takut orang jahil menjadikan fitnah ke atasku ilmu yang aku tahu. Dikata berapa banyak mutiara-mutiara ilmu, kalau aku nyatakan, aku ceritakan kepada orang, aku dikatakan penyembah berhala. Laki lali anta mimman ya'budul wasana. Orang akan kata aku kafir. Orang akan kata aku ni penyembah berhala. Laki lali anta mimman ya'budul wasan. Aku akan dikatakan orang yang menyembah berhala. Dan orang Islam akan menghalalkan darahku. Manusia akan menghalalkan darahku. Tapi bukan aku saja. Waqad taqaddama fi hadza Abu Hasan. Ilmu ni juga yang aku dapat daripada Abu Hasan. Siapa dia Abu Hasan? Bapa Hasan, Sayyidina Ali lah. Daripada Abu Hasan ila Husain. Ilmu ini daripada Abu Hasan, iaitu Sayyidina Ali, kepada Husain. Yang mana Sayyidina Husain dia sendiri berpesan bahawa jangan menyampaikan ilmu ni kepada orang yang tak sesuai. Inilah kata ulama, ilmu hakikat dan tarikat yang mereka ambil daripada, yang Zainul Abidin ambil daripada ayah dia, dan ayah dia ambil daripada tok wan dia Sayyidina Ali,
Dan Sayyidina Ali ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setakat tu saja. Dan ada ulama yang untuk tolak tentang tarikat-tarikat ni, orang panggil apa? Silsilah tarikat-tarikat. Tak ada siapa ulama tolak zaman dulu. Baik ulama hadis, ulama fiqh, apa tadi ulama tasawuf. Tapi main di belakang ni saja ada perlu dipetikai. Wallahu alam, maka ni pepandai budak ulama-ulama dulu. Dia ada silsilah yang tidak ada siapa ulama pun yang menolak. Sebab tu dia pun hantam tarikat ni bersyiah. Sebab apa? Dia berkait dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jadi mangsa. Sebab tu saya selalu sebut, jangan kita membenci Syiah sehingga memabitkan sampai kita membenci Sayyidina Ali. Sampai apa cerita yang berkait dengan Sayyidina Ali, kita tak mau terima. Ni semua Syiah kita kata. Duduk berzikir Hasan wal Husaini tu kan, Al-Haddad tu. Allah ni pun, tu Syiah. Sebab sebut Hasan dan Husain. Apa salahnya sebut Hasan dan Husain daripada dimangsa? Lalu ni macam-macam dunia nak kiamat. Ini yang diberi pilih. Orang yang tertentu yang Nabi tengok layak sesuai menerima, dia akan bagi. Kita nak kata, wah Sayyidina Ali ni, buat apa Sayyidina Ali lebih pada yang lain? Sayyidina Ali ni sepupu. Sepupu tu pula anak siapa? Anak Abu Talib. Abu Talib ni harus jaga Nabi. Dia tak macam hal lain. Macam Abdullah bin Abbas, ya juga, tapi Abbas, kalau nak kata Abbas ni tak, peranan dia tak banyak di dalam jaga Nabi. Abu Talib ni Abu Talib walaupun dia tak Islam, tapi dia adalah yang banyak jaga Nabi untuk bertahan Nabi. Dia ada bertahan Nabi walaupun dia tak Islam. Orang kafir tak berani nak buat apa kat Nabi sebab Abu Talib. Abu Talib. Orang kafir tak ada nak buat apa. Sampai dia main pergi jumpa Abu Talib, hujung. Dan Abu Talib nak sampai sayang sangat kat Muhammad, dan kami nak cari orang lelaki yang macam Muhammad, handsome, dapat cerdik. Nak tukar. Dia pun suruh nak tukar. Tak apa. Abu Talib nak macam mana? Tapi kami nak Muhammad kami nak bunuh. Abu Talib tak mau. Dia tak mau. Dan dia pernah kata, walaqad alimtu anna dina Muhammad khairul adyanil bariyah. Aku yakin, aku tahu agama Muhammad ni sebaik-baik agama Malaysia. Ini buat macam mana hidayah? Hidayah Allah. Muhammad ni minta hari-hari biar Abu Talib masuk Islam. Tak boleh, hidayah Allah. Abu Talib kata, walaqad alimtu anna dina Muhammad khairul adyanil bariyah. Aku yakin agama Muhammad tu lah sebaik-baik agama Malaysia. Sebab tu pula Sayyidina Ali ni menantu. Bila menantu, biasalah. Kadang-kadang buat mentua, anak dengan menantu ni, dia bagi kat menantu ni. Tapi menantu kena pandai cek. Menantu kena pandai. Kadang-kadang harta menantu dapat banyak. Masa dia hidup lah, dia bagi hidup dia nanti sayang menantu. Macam Tok Wan lah. Ayah kita sayang kita. Kalau main cucu, dia kan sayang kita sangat. Dia sayang kat cucu. Dia tak sayang kat kita lah. Sayang kat cucu. Hang buat apa ni kat cucu aku ni? Padahal anak dia. Dia mau pergi kenduri minta bunga telur. Bukan nak pergi kat anak dia. Dah pergi buat anak dia besar lah. Dah pergi kat cucu. Minta bunga telur. Cucu pun abang dah Tok Wan. Jangan lupa bunga telur. Bunga telur tak ada coklat. Bunga telur tak ada. Habis buat pak itu. Jadi Nabi bagi apa yang orang ni tak dapat, Sayyidina Ali dapat. Ini yang dikatakan Nabi diberi pilih alternatif di antara nak menyampai dan tak menyampai. Itu. Kita tak sampai lagi, nanti kita nak cerita marhalah. Orang panggil tahap-tahap. Dakwah Nabi ni dia ada 4 peringkat.
Nabi berdakwah dia ada 4 peringkat. Dan bahagian menyampaikan itu pula 3. Dan harus tabligh pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyampaikan dan menyembunyikan kepada makhluk. Itu Nabi diberi pilih. Jadi maknanya, kesimpulannya ada 3 kategori tentang tabligh Nabi ini, iaitu yang pertama wajib Nabi menyampaikan, yang kedua haram Nabi menyampaikan, yang ketiga harus Nabi menyampaikan kepada orang yang dia nampak sesuai untuk menyampaikan. Itu. Nanti insya-Allah kita akan majid bahagian menyampaikan itu pula ada 3 bahagi. Dan ini kita nak sebut dan kita tak sebut, dia ada peringkat dakwah Nabi. Pertama dakwah secara secara senyap. Itu 3 tahun. 3 tahun Nabi dakwah secara senyap. Dia ada marhalah yang kedua, Nabi dakwah dengan lidah saja. Jihad terang tapi dengan lidah saja. Nabi tak perang lagi. Yang ketiga, Nabi dakwah secara jihad, secara terang, dan pula Nabi akan berperang kepada orang-orang yang cuba menentang dia. Peringkat yang keempat, Nabi berdakwah secara terang, jihad, dan Nabi diizinkan berperang walaupun mereka tak menentang. Ketiga ni, Nabi disuruh dakwah secara terang, tapi Allah tak benarkan Nabi menyerang, melainkan mereka yang mula nak menyerang. Itu masa peristiwa Hudaybiyah. Masa tu Allah tak suruh Nabi perang, melainkan kalau mereka sendiri yang nak perang. Apa salahnya pada Nabi nak masuk Mekah, nak buat umrah? Apa salahnya Nabi serang? Dan masa tu tak sampai peringkat Nabi disuruh perang kalau sekiranya kalau mereka tak menyerang. Sebab tu di hujung tu perjanjian tu, di hujung tu kan kata Sayyidina Osman kena bunuh. Bila dengar kata Sayyidina Osman kena bunuh, lalu berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Semua sahabat berjanji perang sampai mati. Tapi tak ada nak perang, Sayyidina Osman balik. Di situ nak beritahu kata Nabi nak perang apabila mereka dah mula cari pasal. Kalau dengar kata Sayyidina Osman kena bunuh, Nabi nak serang selalu. Peringkat yang keempat, peringkat tu dah Nabi dah menakluki Mekah. Peringkat tu Nabi mendakwah secara terang, dan Nabi diberi, maknanya Nabi diberi keizinan kalau dia nampak sesuai untuk perang, walaupun pok ni tak mau perang, Nabi boleh perang. Itu dipanggil marahil dakwah Nabi. Itu nanti akan datang. Kita tak mau cerita tu, nanti akan datang. Jadi setakat itu dulu. Dan bahagian menyampaikan itu pula 3 juga. Wajib menyampaikan pada barang yang dilarang, akan wajib menyampaikan dia. Ni kata pelik tu, wajib dia ada salah itu. Wajib menyampaikan